Jadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan. Dengar betul-betul tuan-tuan. Kalau tuan-tuan masih ingat pada minggu lepas tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan masih ingat pada minggu lepas, ya. Antara perkara yang penting yang saya sentuh pada tuan-tuan ialah apabila kita bincang berkenaan dengan jumlah. Betul tuan-tuan? Baik, tengok tuan-tuan. Jumlah tuan. Tengok dulu. Sebab ada benda yang saya nak sentuh tuan-tuan. Ya, ini ulangan tuan-tuan. Ulangan. Baik. Kita bincang pada minggu lepas berkenaan dengan jumlah ataupun kita panggil dia rangkap. Betul tuan-tuan? Ya, rangkap. Baik. Tuan-tuan dah belajar dan tuan-tuan ingat, insya-Allah rangkap ataupun jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada dua saja. Betul tuan-tuan? Sama ada dimulai dengan kalimah isim, maka dinamakan dia jumlah ismiyah, ataupun dimulai dengan kalimah fi'il. Betul tuan-tuan? Maka dinamakan sebagai jumlah fi'liyah. Betul? Ini apa yang kita bincang. Betul tuan? Baik. Dan kalau dimulai dengan kalimah haraf, maka abaikan. Ingat ke tak ingat tuan-tuan? Ya? Okey, sekarang tengok dulu kat depan. Jangan komen dulu ya. Kita nak tunjuk dekat tuan-tuan ya. Baik. Sekarang tuan-tuan, tuan-tuan dah faham rangkap ataupun jumlah dalam bahasa Arab itu ada dua saja. Sama ada dipanggil jumlah ismiyah ataupun tuan-tuan panggil dia jumlah fi'liyah ya. Baik. Dan kalau saya tanya tuan-tuan lagi, setiap kali jumpa jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan kalimah isim, tuan-tuan kena cari berapa perkara? InsyaAllah, tuan-tuan akan boleh jawab juga, tuan-tuan. Cari dua perkara, iaitu subjek dan predikat. Betul, tuan-tuan? Ya. Ataupun kita namakan dalam bahasa Arab sebagai mubtada' dan juga khabar. Betul, tuan-tuan? Itu kalau jumlah ismiyah. Ya. Baik. Dan kalau tuan-tuan jumpa jumlah fi'liyah tuan-tuan yang dimulai dengan kalimah fi'il, tuan-tuan kena cari berapa maklumat tuan-tuan? Maka insya-Allah tuan-tuan boleh jawab juga, cari tiga perkara. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul. Betul je tak tuan-tuan? Baik, tengok lagi tuan-tuan. Dan kalau saya tanya satu persatu lagi tuan-tuan, mubtada' dalam bahasa Arab mesti berbaris apa tuan-tuan? Mesti berbaris depan. Betul tuan-tuan? Saya tukar warna lain sikit tuan-tuan. Mubtada' mesti berbaris apa tuan-tuan? Mesti berbaris depan. Betul? Khabar berbaris apa tuan-tuan? Pun mesti berbaris depan. Betul? Baik. Fa'il berbaris apa tuan-tuan? Baris apa tuan-tuan? Pun berbaris depan. Maf'ul berbaris apa tuan-tuan? Berbaris atas. Betul? Ya. Semua baris asas yang berkait dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, kalau tuan-tuan perasan, saya dah pesan pada minggu lepas, semuanya berbaris depan kecuali maf'ul sahaja berbaris atas. Betul? Mubtada' baris depan, khabar baris depan, fa'il baris depan, maf'ul sahaja yang berbaris atas. Okey, sekarang tuan, dengar betul-betul. Apa yang saya tekankan pada minggu lepas tuan? Dengar betul-betul ya. Yang saya cuba tekankan pada tuan-tuan pada minggu lepas ialah ya, apabila kita bahaskan tuan-tuan ya, waktu kita perbahasan tuan-tuan ya, tiba-tiba mubtada' yang sepatutnya berbaris depan tuan-tuan ya, ataupun khabar yang sepatutnya berbaris depan, tiba-tiba waktu perbahasan tidak sama dengan apa yang kita ulang ini tuan-tuan, bermakna tuan-tuan kena faham ya, di sana ada perbahasan. Ya, bukan suka-suka dia buat tak sama dengan apa yang kita belajar. Boleh? Jadi poin sayanya ialah ini adalah asas. Tuan-tuan mesti pegang sampai bila-bila, ya. Dan mana-mana kelas atau bengkel ataupun seminar bahasa Arab, dia orang akan ajar benda yang sama tuan-tuan, ya. Tuan-tuan mesti pegang tuan-tuan. Ini adalah asas tuan-tuan, ya. Tapi apabila waktu perbahasan tak sama dengan apa yang kita belajar, tuan-tuan sekarang kena faham tuan-tuan. Ada banyak dalam surah kita tuan-tuan, dia tak sama dengan apa yang kita belajar. Bermakna tuan-tuan kena faham ada perbahasan dekat situ, ya. Dan kadang-kadang perbahasan itu memang tuan-tuan dah tahu sebab sudah belajar, dan ada perbahasan yang tuan-tuan belum tahu lagi sebab belum sampai waktu lagi. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Itu perkara yang pertama yang saya nak ulang dahulu tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Sekejap je masa kita tuan. Dah 8.30 tuan ya. Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas tuan?
Itu perkara yang pertama yang saya nak bahaskan bersama dengan tuan-tuan. Ya, yang mana kita dah bincang, ya. Ketika mana lain daripada apa yang kita ulang setiap minggu, tuan-tuan. Bermakna tuan-tuan kena faham di sana ada perbahasan, ya. Bukan semestinya sama 100% seperti mana apa yang kita belajar. Sebab ada keadaan-keadaan yang banyak dalam Al-Quran dia tak sama dengan apa yang kita belajar. Baik, alhamdulillah semua jawab jelas, ya. Okey. Cuma tuan-tuan, minggu lepas tuan-tuan. Minggu lepas. Sebenarnya ada satu tajuk yang saya terpaksa tinggal dekat tuan-tuan. Sebab waktu itu nampak macam agak padat tuan-tuan, ya. Saya dah bagi pada minggu lepas, betul? Jadi pada malam ini saya nak masuk tajuk tersebut tuan-tuan, ya. Yang mana Tuan Fudin pada pagi tadi, kalau perasan, ya, antara yang bersama dengan saya pada pagi tadi, ya, Kak Normah yang bersama saya dengan pagi tadi, kita bincang berkenaan dengan isim yang berfungsi, kan? Ada satu tajuk tuan-tuan dalam bahasa Arab dipanggil kalimah isim isyarah. Isim apa tuan-tuan? Isim isyarah ataupun kita panggil dia isim tunjuk. Isim tunjuk tuan-tuan. Ini kita nak bincang berkenaan dengan isim tunjuk dahulu. Boleh? Ini perbahasan pada ayat yang lepas, ya. Jadi saya terpaksa skip dahulu untuk masukkan pada minggu ini, ya. Okey, sekarang tengok tuan. Malam ini saya nak bincang dengan tuan-tuan satu kalimah isim. Ada sekelompok kalimah isim tuan-tuan yang dinamakan sebagai isim tunjuk tuan-tuan. Ya, baik. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa fungsi isim tunjuk? Jawapannya mudah, sebab dia menunjuklah. Nampak tuan-tuan? Dengan sebab fungsinya itu menunjuk, maka kita namakannya sebagai isim tunjuk. Boleh? Ataupun siapa yang pernah belajar bahasa Arab, dia panggil isim isyarah. Isim apa tuan-tuan? Isim isyarah. Ya. Lampu isyarat tu lampu tunjuk dah tuan-tuan. Tunjuk jalan tuan-tuan. Boleh pergi ke tak pergi tuan-tuan. Itu maksud isyarah tuan-tuan, ya. Okey, sekarang bagi lagi kat depan tuan. Tengok lagi tuan-tuan. Isim isyarah ini tuan. Tengok lagi tuan. Ya, ada dua bahagian. Ada berapa bahagian? Dua bahagian tuan, ya. Ada satu isim tunjuk dekat. Ya, kita sebut ini tuan-tuan. Kita sebut apa tuan-tuan? Ini. Ada isim tunjuk jauh, kita akan kata ini ke itu. Itu tuan-tuan. Itu jauh tuan-tuan, ya. Okey, tengok dekat depan tuan-tuan. Ya, mudah je tuan, insya-Allah. Okey. Sekarang tuan, kita fokus yang dekat dahulu. Kita fokus yang dekat dulu, ya. Baik. Isim tunjuk yang dekat tuan-tuan, ya, kita selalu sebut sebenarnya, dan kita boleh dikatakan hampir tuan-tuan yang tak pernah belajar bahasa Arab pun pernah dengar perkataan tersebut tuan-tuan, iaitu kalimah hadza, ataupun hazihi. Pernah tak dengar tuan-tuan, ya? Saya rasa insya-Allah tuan-tuan pernah dengar, ya. Baik, kalau tak pernah dengar pun tuan-tuan boleh tengok, mudah saja, ya. Saya ulang sekali lagi. Dalam bahasa Arab, kita ada dua isim tunjuk. Ada isim tunjuk yang dekat, kita kata ini. Kita ada isim tunjuk jauh, kita akan kata itu. Betul tak? Kita tunjuk itu. Rumah itu, ya. Masjid itu. Betul tak? Kita sebut itu. Menunjukkan jauh, ya. Okey, sekarang tengok tuan. Sekarang kita nak bincang isim tunjuk dekat dahulu, ya. Tengok fokus tuan. Isim tunjuk dekat. Kita ada dua kalimah yang popular untuk isim tunjuk dekat. Yang pertama hadza, yang kedua hazihi. Boleh? Hadza ataupun hazihi, dua-dua terjemahannya sama saja, iaitu ini tuan-tuan. Ya. Hadza ini, hazihi pun ini. Okey, apa yang penting tuan-tuan? Tengok dekat depan. Okey, tengok tuan-tuan. Untuk kita guna perkataan hadza ataupun hazihi dalam bahasa Arab, mudah je tuan-tuan. Sangat-sangat mudah, ya. Tuan-tuan hanya perlu pastikan jantina kalimah yang kita nak tunjuk. Ya. Kalau jantina kalimah yang kita nak tunjuk itu muzakkar ataupun jantan ataupun tak ada ta marbutah tuan-tuan, maka waktu itu tuan-tuan kena pakai haza. Kena pakai apa tuan-tuan? Kena pakai haza. Jadi haza ini untuk muzakkar. Ya. Sebagai contoh tuan, sebagai contoh, ya. Saya ambil perkataan pen tuan-tuan. Pen. Kolam.
Pen dalam bahasa Arab kita panggil dia kolam. Betul tuan? Kolam. Ya. Baik. Cuba tengok tuan. Kolam. Ada ta marbutah ke tak ada ta marbutah? Tak ada ta marbutah. Bermakna dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Betul tuan? Baik. Sekarang. Kalau betul dia kolam ini adalah kalimah muzakkar, maka kita akan pakai hadza kolam ke hazihi kolam. Kita akan pakai hadza kolam. Boleh? Okey. Sekarang. Kalau benda yang kita nak tunjuk itu muannas, ya, ataupun kita panggil dia perempuan, ataupun betina, ataupun yang hujungnya kebiasaannya ada ta marbutah, maka waktu itu orang Arab pakai hadhihi. Pakai apa tuan-tuan? Hadhihi. Sebagai contoh, jam tuan-tuan, jam. Jam dalam bahasa Arab kita sebut sa'ah. Saya sebut apa tuan-tuan? Sa'ah. Cuba sebut dekat rumah tuan-tuan. Sa'ah, ahsantum. Baik, cuba perhati tuan. Jam tuan-tuan. Jam tangan ke jam dinding ke tuan, tak kiralah jam apa tuan. Orang Arab panggil sa'ah. Baik. Kalimah sa'ah, kalau saya tanya tuan, dia muzakkar ke muannas tuan, ya? Jawapannya muannas. Kenapa muannas? Sebab terang-terang hujungnya ada ta marbutah. Betul tuan? Baik. Kalau sa'ah ini muannas, maka kita pakai hadza ke hazihi tuan. Kita pakai hazihi sa'ah. Jelas tidak tuan? Jadi penggunaan untuk isim tunjuk dekat, tuan-tuan hanya perlu pastikan jantina kalimah yang kita nak tunjuk. Boleh tuan? Sebagai contoh, ini kalau Ali tuan-tuan. Ali tuan-tuan, ya? Sofwan lah tuan-tuan, ya? Nama saya tuan. Sofwan, ya? Saya ni tuan-tuan, ya? Saya nak kata haza Sofwan ke hazihi Sofwan. Jawapannya haza Sofwan. Sebab Sofwan itu ialah lelaki. Betul tuan? Baik. Sekarang, ini kata, andai kata. Nanti marah pula saya tuan. Okey. Andai kata ni Fatimah tuan. Fatimah tuan, ya? Fatimah laki ke perempuan? Perempuan. Maka haza ke hazihi? Hazihi Fatimah. Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Okey, tulis di ruangan komen. Faham ke tak faham? Jangan tulis jelas tak jelas, ya? Sebab jelas tuan-tuan dah jawab, ya? Faham ke tak faham? Isim tunjuk dekat. Ya? Biasa kalau tuan-tuan pergi ke kedai, kalau benda itu contoh kolam kan, kita nak tanya harga. Mahaza? Mahaza? Orang Arab pun akan katalah kolam. Nampak tuan? Ya. Kalau kita nak tahu benda itu tuan, ya. Contoh apa nama ni? Whiteboard tuan. Whiteboard dalam bahasa Arab lauhah. Ada ta marbutah ke tak ada? Ada tuan, ya. Maka hadza lauhah ke hazihi lauhah? Hazihi lauhah. Boleh tuan? Okey, baik. Alhamdulillah. Semua kata faham. Okey, dah selesai. Okey, sekarang tengok dekat depan lagi tuan-tuan. Dah selesai perkara yang pertama, ya. Jadi apa poin saya tuan? Dengar tuan-tuan, poin saya, ya. Apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran kalimah hadza ataupun hadhihi, tuan-tuan hanya perlu pastikan jantina sahaja. Perlu pastikan apa tuan? Jantina sahaja perkara yang nak ditunjukkan dalam ayat tersebut. Boleh tuan? Ya. Okey, selesai. Itu perkara yang pertama. Okey, perkara yang kedua tuan-tuan. Isim tunjuk dekat ni mudah saja, ya. Baik, isim tunjuk jauh pula tuan-tuan. Tengok dekat depan tuan. Tengok betul-betul, ya. Untuk isim tunjuk jauh tuan-tuan. Ya, isim tunjuk jauh. Tuan-tuan kena tengok dua perkara. Tengok berapa perkara? Dua perkara. Yang pertama, kalau tadi satu je, tuan-tuan tengok jantina terus boleh pakai haza hazihi. Tapi untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara tuan-tuan. Yang pertama, jantina benda yang kita nak tunjuk. Ya, jantina benda yang kita nak tunjuk, ya. Yang kedua, kepada siapa tuan-tuan nak tunjuk. Nampak tuan-tuan? Okey, saya ulang sekali lagi. Untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, jantina benda yang kita nak tunjuk. Kemudian, tuan-tuan kena tengok benda itu kita nak tunjuk pada siapa tuan-tuan? Laki ke, perempuan ke, seorang ke, ramai? Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan kena ambil kira dua perkara. Boleh? Okey, sekarang tengok lagi tuan. Kalau jantina benda yang kita nak tunjuk itu tuan-tuan, muzakkar. Muzakkar bermakna lelaki. Betul tuan? Maka waktu itu tuan-tuan kena pakai zali. Ingat zali tuan-tuan. Zali nama lelaki ke perempuan? Zali nama
nama lelaki. Zali, ya. Baik. Kalau benda yang kita nak tunjuk itu ialah perempuan ataupun mu'annas, tuan-tuan, ya. Baik. Maka waktu itu kita akan pakai til, tuan-tuan. Ingatlah T, tuan-tuan. T, tuan-tuan, T. T itu biasanya lelaki, perempuan, kan? Okey, saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Supaya tuan-tuan nampak, ya, saya pelan-pelan, ya. Okey. Isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, jantina, benda yang kita nak tunjuk muzakkar ke mu'annas. Boleh? Kalau muzakkar, orang Arab pakai zali. Zali. Ingat zali. Zali itu nama lelaki. Boleh? Baik. Kalau benda kita yang kita nak tunjuk itu mu'annas, maka waktu itu pakai til. Pakai apa, tuan-tuan? Pakai til, tuan-tuan. Ya, sebab til itu untuk mu'annas. Boleh? Okey, sekarang. Tengok lagi. Tengok lagi, tuan-tuan. Kepada siapa kita nak tunjuk benda tersebut? Kalau tuan-tuan nak tunjuk pada lelaki, maka kena sebut ka. Boleh? Kena tambah ka dekat belakang. Ya? Kalau benda kita yang kita nak tunjuk itu kepada perempuan, maka tuan-tuan kena sebut ki, tuan-tuan. Boleh? Bermakna, tuan-tuan. Bermakna. Tengok dekat depan. Bermakna, tuan-tuan. Setiap zali dan juga til ini boleh sebut dua, tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak kata zalika ataupun zaliki. Boleh? Ataupun tuan-tuan nak kata tilka ataupun tuan-tuan nak kata tilki. Ya. Sebab ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Okey, setakat ini. Tulis diorang komen. Jelas ke tak jelas? Tulis diorang komen, tuan. Jelas ke tak jelas? Okey, tulis diorang komen dahulu. Jelas ke tak jelas? Isim tunjuk jauh, tuan-tuan. Hari ni kita tak masuk sangat ayat Quran kita, ya. Tak apa, sebab kita akan fokuskan pada isim tunjuk supaya tuan-tuan betul-betul faham pada hari ini, ya. Okey, sekarang, tuan. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas, tuan? Setakat ini, tuan. Setakat ini. Ya, setakat ini, ya. Okey. Okey, setakat ini Kak Rubiah saja. Baik, alhamdulillah Kak Safiah kata jelas, ya. Kak Siti Rahmah pun kata jelas, Kak Halwa pun kata jelas. Okey. Sekarang tengok lagi dekat. Tengok dekat depan. Okey. Nak lebih faham, saya bagi contoh, ya. Saya bagi apa, tuan? Saya bagi contoh. Saya padam yang sebelah, tuan. Nanti saya tulis balik, ya. Sebab saya nak buat latihan sekejap, tuan. Okey, tengok dekat depan, tuan. Sekarang, tuan, sebagai contoh, ya. Saya nak tunjuk kolam, tuan. Kolam. Ni pen, tuan, ya. Kolam. Okey, kolam, tuan. Kolam maksudnya pen, tuan, ya. Ini contohlah, pen tu melekat dekat whiteboard, tuan, ya. Okey. Sekarang, tuan. Sekarang saya kena tunjuk jauh, tuan, sebab dia nak tunjuk jauh, tuan. Tu pen, tuan. Itu pen, tuan. Betul? Baik. Sekarang kalau saya tanya, tuan. Benda yang kita nak tunjuk sekarang ialah kolam, betul? Kolam itu muzakkar ke muannas? Muzakkar, betul, tuan? Maka waktu itu kita akan kata zalika kolam ke tilka kolam. Jawapannya ialah zali. Betul, tuan? Kita pakai apa, tuan? Kita pakai zali. Ya. Sebab benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar. Boleh? Okey, sekarang, tuan. Tengok, tuan. Pen itu saya nak tunjuk dekat siapa, tuan? Saya nak tunjuk dekat siapa, tuan? Ya. Contoh saya kata Ahmad, tuan. Ahmad, itu pen. Nampak, tuan? Ahmad, itu pen. Saya nak tunjuk dekat siapa, tuan? Laki ke perempuan? Laki, tuan. Maka waktu itu kita pakai zalika ke zaliki. Jawapannya ialah zalika. Nampak, tuan? Kalau saya kata, tuan, ya. Ya Fatimah, itu pen. Fatimah, itu pen. Sekarang saya tunjuk dekat siapa? Saya tunjuk dekat perempuan pula. Maka dia hanya berubah dekat ujung gitu, tuan. Zaliki. Kalau ka untuk Muhammad, kalau ki untuk Fatimah. Nampak, tuan? Ya? Baik. Contoh yang kedua. Kita ambil pula kalimah muannas. Baik, kita nak tunjuk apa, tuan? Kita nak tunjuk jam lah. Saya tunjuk sa'ah, tuan. Okey. Sekarang saya nak tunjuk sa'ah. Sa'ah ini maksudnya jam, betul? Okey, tengok, tuan. Sa'ah. Jam, tuan. Kita nak tunjuk jam. Tu. Itu jam, tuan. Ya?
Baik, sa'ah itu tuan-tuan, muzakkar ke mu'annas tuan-tuan? Jawapannya dia adalah mu'annas, ya. Benda yang kita nak tunjuk sekarang ialah mu'annas, ya. Baik. Kalau jam itu mu'annas, maka waktu itu kita pakai zali ke til. Kita akan pakai til tuan-tuan. Kita pakai apa tuan-tuan? Kita pakai til. Okey, sekarang tuan. Saya nak tunjuk jam itu kepada siapa tuan? Kena tengok laki ke perempuan. Fatimah itu jam. Fatimah itu jam. Saya nak tunjuk pada laki ke perempuan? Perempuan. Maka waktu itu tilka ke tilki? Jawapannya ialah tilki. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau saya kata tuan-tuan, ya, kalau saya kata tuan-tuan, ya, Muhammad itu jam. Muhammad itu jam. Saya nak tunjuk pada laki. Maka waktu itu tuan-tuan kena pakai tilka. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ya. Jelas ke tidak macam mana untuk isim tunjuk? Isim tunjuk jauh. Ya. Kalau isim tunjuk dekat ni tuan-tuan, dia tak menjadi masalah pada tuan-tuan. Tengok jantina je, muzakkar ke mu'annas, ya. Kalau muzakkar haza, kalau mu'annas hazihi. Tapi untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara, ya. Benda yang kita nak tunjuk, kemudian kepada siapa kita nak tunjuk. Boleh? Baik Tuan Kamaruzzaman, setakat ini jelas, ya. Baik, alhamdulillah, insya-Allah, ya. Okey, baik. Sekarang tuan. Okey, dah jelas, ya. Okey, baik. Sekarang tuan, kalau betul-betul jelas, saya nak buat satu latihan. Saya nak buat satu latihan, ya. Okey, tengok tuan. Isim tunjuk jauh je tuan, ya. Isim tunjuk jauh sahaja. Baik, tengok tuan, ya. Tengok. Okey. Sekarang tuan, saya bagi 4 contoh. 4 contoh, ya. Dengar betul-betul, ya. 4 contoh. Tuan-tuan tulis jawapan, ya. Tulis jawapan dekat depan. 1, 2, 3, 4. Isim tunjuk jauh sahaja. Isim tunjuk jauh sahaja, ya. Baik. Yang pertama, saya nak tulis al-masjid, tuan-tuan. Al-masjid, ya. Saya nak tunjuk pada seorang lelaki. Itu lelaki, tuan-tuan, ya. Boleh? Okey. Lelaki. Saya letak simbol lah supaya tuan-tuan nampak, ya. Baik. Yang kedua, tuan-tuan. Kalimah as-sayyarah. Sayyarah. Sayyarah. As-sayyarah. Sayyarah ni kereta. Saya nak tunjuk kereta itu dekat perempuan. Dekat perempuan, tuan. Cantik sikit, ya. Okey, dekat perempuan, ya. Jadi, apa jawapan dekat tuan-tuan, ya? Dekat depan. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga, saya nak tulis al-bait. Al-bait. Al-bait maksudnya rumah, tuan, ya. Saya nak tunjuk dekat seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang perempuan. Ya. Kita tukarlah, tuan, ya. Nanti tuan-tuan pening kan. Okey. Saya ambil kalimah apa dah? Al-mistarah. Al-mistarah tu maksudnya pembaris, tuan. Al-mistarah. Al-mistarah, kemudian al-bait, ya. Al-bait rumah, ya. Baik. Yang ni untuk lelaki, yang ni untuk perempuan. Ya. Perempuan, lelaki, perempuan. Okey, sekarang tuan. Saya nak tuan-tuan tulis dekat depan jawapan, ya. Jawapan itu dekat depan. Zalika ke zaliki ke tilka ke tilki. Itu je, tuan. Sekarang benda yang nak tunjuk masjid, sayyarah, mistarah, al-bait. Boleh? Masjid lah. Sayyarah kereta. Saya tulislah, tuan-tuan, ya. Masjid. Sayyarah kereta. Mistarah pembaris. Al-bait rumah. Okey, sekarang tuan. Saya nak tunjuk benda itu kepada siapa, tuan? Sila letak jawapan empat jawapan. Jangan buat satu-satu.
Satu-satu tidak diterima. Ya. Satu-satu tidak diterima. Okey, tulis tuan. Ya. Malam ini kemungkinan kita habis awal sikit tuan. Tapi tak apa tuan ya. Insya-Allah kita akan bagi padat tuan ya. Walaupun habis awal insya-Allah ya. Kita bagi tahu isyarat awal tuan ya. Okey. Sekarang tuan. Malam ini fokus kita ialah isim tunjuk ya. Sementara saya tunggu jawapan tuan-tuan, saya buat penerangan kali yang kedua supaya menjimatkan masa kita. Yang pertama, tuan-tuan kena faham, kita ada tajuk namanya isim tunjuk. Peranannya ialah memberi tunjuk, ya, menunjuk tuan-tuan, ya. Baik. Dia isim tunjuk ni ada dua. Satu isim tunjuk yang dekat, ada isim tunjuk jauh, ya. Isim tunjuk dekat mudah tuan-tuan. Hadza dan juga hazihi. Tengok je jantina muzakkar ke muannas. Kalau muzakkar hadza, kalau muannas hazihi. Boleh? Tapi untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang saya nak tekan sangat ialah isim tunjuk jauh. Sebab nanti saya akan tunjuk dekat tuan-tuan contoh yang ada dalam Al-Quran. Boleh? Ya. Jadi untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, apa yang nak ditunjuk dan kepada siapa yang kita nak tunjuk. Ada dua perkara yang tuan-tuan perlu beri perhatian dekat situ. Ya. Okey, sekarang sudah ada 3 ya. Kalau boleh, semua yang bersama dengan saya, 31 orang, hantar homework. Jangan malu. Walaupun kali pertama masuk kelas bahasa Arab. Tulis. Ya. Bagi jawapan. Baik, Kak Huzaimah dulu. Saya tengok. Okey, Kak Huzaimah. Okey. Baik, ahsantum Kak Huzaimah ya. Sebab dia nampak macam mudah, tapi waktu kita minta tuan-tuan buat latihan, dia dah mula tu ya. Sebab tu saya nak praktik supaya tuan-tuan betul-betul boleh pandai guna tu ya. Okey, Kak Zalina. Kak Zalina. Okey. Okey. Kak Zalina nombor 3 salah. Ya. Nombor 3 dan juga nombor 4 salah. Dia terbalik tu. Kak Zalina kena tengok balik. Tengok apa yang kita nak tunjuk. Al-mistarah dengan al-bait. Mistarah muzakkar ke muannas. Al-bait muzakkar ke muannas. Ya. Baik, Kak Anisah. Saya tengok Kak Anisah punya pula. Okey. Baik. Okey. Nombor 3. Dia nombor 1 okey, nombor 2 okey, nombor 3 dah jadi pening balik ya. Baik. Al-mistarah itu benda yang kita nak tunjuk muzakkar ke muannas ya. Kepada siapa kita nak tunjuk? Ya. Baik, sekejap saya tembak sekali lagi. Okey, dah. Betul. Kak Nisa betul. Saya pula yang pening kan. Okey. Saya tengok lagi. Kak Zainab pula. Kak Zainab ni saya tak boleh buka. Okey. Baik, Kak Zainab. Saya nak isim tunjuk jauh. Bukan isim tunjuk dekat. Saya tak nak haza hazihi. Saya nak ialah tilka ke zalika ke tilki ke zaliki. Yang tu saya nak. Saya tak nak haza hazihi. Kak Zainab kena buat balik. Saya nak isim tunjuk jauh. Tengok, benda yang kita nak tunjuk ialah masjid, sayyarah, mistarah, al-bait. Kepada siapa nak tunjuk, saya dah tulis sebelahnya. Laki ke perempuan? Laki ke perempuan? Tengok. Ya. Baik, alhamdulillah semua ramai yang hantar ni ya. Seronok saya kalau macam ni. Baik, Tuan Kamaruz Zaman. Tuan Kamaruz Zaman. Okey. Baik, ahsantum Tuan Kamaruz Zaman. Kak Nurul Ashikin. Kak Nurul Ashikin pun sama. Tak dibenarkan isim tunjuk dekat. Saya nak semua isim tunjuk jauh. Zalika ke zaliki. Sebab isim tunjuk dekat mudah. Hazal masjid, hazihi sayyarah, hazihi mistarah, hazal bait. Mudah sangat. Yang saya nak ialah isim tunjuk jauh. Ya. Baik, Kak Maimun. Okey. Baik, ahsanti. Kak Halwa. Kak Halwa. Okey. Okey. Kak Salwan nombor 2. Kak Halwan nombor 2. Ya, sayyarah tu betul dia adalah til ya. Tapi saya nak tunjuk pada lelaki ke perempuan tu.
Tengok sebelahnya. Ya. Kak Alwan nombor 2 salah. Nombor 3. Nombor 3 dia pening dah. Mistarah. Muzakkar ke muannah? Mistarah. Ya. Okey. Jadi Kak Halwa nombor 3, 4, 5, nombor 2, 3, 4 salah. Baik, tak apa. Cuba lagi. Okey, zalika. Okey. Dia dah pening juga ni Tuan Burhanuddin. Tuan Burhanuddin. Ya. Nombor 1 je betul Tuan Burhanuddin. Tengok nombor 2. Nombor 2, til tu dah betul. Tapi saya tunjuk kepada siapa? Ya. Laki ke perempuan tu nombor 2. Ka ke ki. Ya. Sama dengan nombor 3. 3. Ya, 3. Nombor 3 betul. Nombor 4 salah. Ya, 3 dengan 4 salah. Ya. Ka dengan ki tu. Okey, Kak Rahimah. Okey. Baik, ahsanti. Ya. Okey, Kak Normah. Kak Rahimah nombor 2, tilka ke tilki? Okey, nombor 3 betul. Nombor 4 sama. Nombor 4, zalika ke zaliki? Dia pening dekat domain tu ya. Ka ke ki. Baik. Kak Zalina. Okey. Kak Zalina nombor 3. Nombor 3, tilki ke tilka? Ya. Nombor 4 sama. Zalika ke zaliki? Dia dah pening dah. Okey, tak apa. Okey, pergi lagi. Kak Nurul Ashikin. Okey, Kak Halwa dia buat sekali lagi. Zalika. Tilki. Nombor 3, tilka ke tilki, Kak? Kak Halwa. Nombor 4 pun sama. Zali ke til. Ya, baik. Kak Halwa 2 lagi, yang bawah tu salah lagi. Okey, Kak Zainab, bagus. Okey, Kak Zainab nombor 1 betul, nombor 2 salah, nombor 3 salah, nombor 4 zaliki. Ya. Sikit lagi Kak Zainab, cuba lagi. Tuan Hasan. Okey. 1 2. Kenapa 1 2 okey? Ya, masuk 3 4 dia pening dah. Okey. Okey dah. Okey, tengok dekat depan. Kesian dekat tuan-tuan dah. Tengok tuan-tuan. Tengok. Tengok tuan-tuan ya. Okey. Saya tunggu Tuan Fudin. Mana Tuan Fudin punya? Tuan Muhammad Asyap pun tak hantar ni. Mana Tuan Muhammad Asyap punya? Okey, tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Ya, okey. Saya dah bagi tahu tadi ya. Kalau benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar, maka pakai zali. Pakai apa tuan? Pakai zali. Kalau benda yang kita nak tunjuk itu muannas, kita pakai til. Til tuan, ya. Baik. Kalau kepada lelaki pakailah ka. Boleh? Kalau untuk perempuan kena pakai ki. Ya. Maka setiap satu ada 2 bacaan. Zalika dan juga zaliki, tilka ataupun tilki. Okey, cuba semak jawapan tuan-tuan. Cuba semak ya. Tengok tuan-tuan. Masjid tuan. Kita nak tunjuk masjid. Masjid itu ada tamar butah ke tak ada? Tak ada tuan. Maka kena pakai zali. Ya, pakai zali. Okey, sekarang. Saya nak tunjuk masjid itu dekat siapa tuan? Dekat lelaki. Maka zalika ke zaliki? Jawapannya ialah zalika. Ya, okey. Kebanyakan nombor 1, nombor 2 betul. Tapi nombor 3, nombor 4 dia dah pening ya. Baik, tak apa. Tengok lagi dekat depan. Yang kedua, sayyarah. Sayyarah. Benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar ke muannas? Muannas. Jawapannya ialah til. Ya. Baik. Kepada siapa saya nak tunjuk? Kepada perempuan. Maka tilka ke tilki? Jawapannya tilki. Boleh tuan? Okey. Yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga. Mistarah. Mistarah. Ada tamar butah kan? Maka dia muzakkar ke muannas? Muannas. Maka kena pakai til. Ya. Baik. Kepada lelaki, kepada perempuan saya nak tunjuk. Kepada lelaki. Maka tilka ke tilki? Tilka. Boleh? Okey. Yang terakhir. Al-bait. Al-bait muzakkar ke muannas? Muzakkar sebab tak ada tamar butah. Maka pakai zali. Baik.
Kepada siapa saya nak tunjuk? Laki ke perempuan? Perempuan. Zalika ke zaliki? Zaliki, tuan-tuan. Boleh? Saya dah jawab awal-awal lagi Ustaz ya. Okey, baik, tak apa. Saya faham. Okey Tuan Fudin, bagus Tuan Fudin ya. Tak perasan dah dekat atas tadi ya. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Jadi tengok tuan-tuan. Saya dah pesan tuan-tuan. Sebab tu saya kata tu ya. Kita perlu kepada sedikit praktik tuan-tuan ya. Sebagai tuan-tuan nampak betul-betul macam mana penggunaan zalika ataupun zaliki, tilka ataupun tilki. Boleh? Semak benda yang kita nak tunjuk, kemudian kepada siapa kita nak tunjuk. Yang tu mesti kita faham betul-betul. Boleh? Jadi kalau kita ikut betul-betul ni, insya-Allah kita akan dapat jawapan yang sama dengan saya. Boleh? Okey. Alhamdulillah Tuan Fudin kata semua jawapan sama. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kekalkan prestasi, kurangkan kontroversi. Itu pesanan saya tuan-tuan ya. Okey, selesai. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak tunjuk sekarang tuan-tuan? Apa yang saya nak tunjuk sekarang ya? Kalau boleh tuan-tuan nak ambil gambar, boleh ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Boleh ya? Okey, sekarang tengok tuan-tuan. Apa yang saya nak tunjuk tuan-tuan ya? Kita pernah dengar perkataan zali, betul tuan? Itu antara ayat yang popular yang selalu kita dengar tuan. Iaitu zalikal kitab. Ya. Okey, tengok tuan. Tengok tuan ya. Zalikal kitab tuan. Tengok tuan. Kita baca Al-Quran tuan. Zalikal kitabu la raiba fih. Betul tuan? Tengok dekat depan tuan. Zalikal kitabu. Ada berapa patah perkataan dekat sini tuan-tuan? Ada 2 patah perkataan. Yang pertama zalika, itu tuan-tuan ya. Yang kedua al-kitab, iaitu kitab ataupun kita kata Al-Quran ya. Itulah Al-Quran yang tiada keraguan kepadanya ya. Baik, sekarang tuan, cuba tengok betul-betul tuan. Dalam ayat kita tuan-tuan, Allah guna perkataan zalika. Betul tuan-tuan? Ya. Zalika ini isim tunjuk dekat ke isim tunjuk jauh tuan-tuan? Ya. Jawapannya dia adalah isim tunjuk jauh tuan-tuan. Baik, sekarang tuan. Kita dah bagi tahu kepada tuan-tuan. Apabila dia adalah isim tunjuk jauh, maka ada 2 perkara yang tuan-tuan perlu perhati. Betul? Yang pertama, apa yang nak ditunjuk? Betul tuan-tuan? Kemudian, kepada siapa yang kita nak tunjuk. Betul tuan-tuan? Ya. Jadi, ketika mana ayat ini diturunkan, dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan ya. Zalikal kitab. Soalan saya tuan-tuan ya. Allah guna zali dekat depan. Betul tuan-tuan? Zali tuan-tuan. Bermakna kita dah tahu tuan-tuan. Zali itu dia menunjukkan perkataan muzakkar ke muannas tuan. Dia menunjukkan perkataan muzakkar. Betul tuan-tuan? Maka muzakkar itu kebiasaannya ada ta marbutah ke tak ada? Tak ada tuan-tuan. Ya? Jadi dalam ayat kita Allah nak tunjuk itu apa tuan-tuan? Jawapannya Allah tunjuk Alkitab itu tuan. Zali Alkitab tuan. Alkitab itu kalau kita perhati ada ta marbutah ke tak ada? Tak ada tuan. Sekarang ketika mana kita baca perkataan zalikal kitab, sepatutnya kita merasai tuan-tuan ya. Seolah-olah ayat itu Allah tujukan kepada orang yang baca. Kitab yang kita baca itu tuan. Boleh tuan? Okey, sekarang tengok lagi tuan. Yang kedua tuan. Allah guna perkataan ka. Perkataan apa tuan? Perkataan ka. Bermakna ka tuan. Ka itu untuk lelaki ke untuk perempuan? Jawapannya untuk lelaki. Untuk lelaki. Siapakah lelaki yang nak ditunjukkan itu tuan? Jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang asal yang ditunjuk dalam ayat tuan. Ya. Tapi tuan-tuan kena faham. Ulama tafsir kata apa tuan? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kesimpulannya apa tuan? Mana-mana ayat yang kita baca tuan-tuan, ya. Setiap kali kita baca ayat Al-Quran tersebut tuan-tuan, walaupun ayat itu sebenarnya diturunkan bersempena dengan peristiwa-peristiwa yang tertentu dalam sejarah kehidupan Nabi tuan-tuan, tapi ayat itu juga sebenarnya ditujukan kepada kita.
Sebab apa saja yang disebut dalam Al-Quran itu sebenarnya tuan-tuan, dia tetap akan dituju kepada kita. Jadi kita yang baca zalika ketika itu, kita kena perasan bahawa Allah sedang tunjuk kepada kita bahawa Al-Quran itu la raiba fi. La raiba fi. Tiada keraguan kepadanya. Sama tuan-tuan baca tilka ayatul kitab. Allah nak tunjuk ayat-ayat tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Zalika, tilka, itu antara ayat-ayat yang popular, kalimah-kalimah yang tuan-tuan akan jumpa selalu dalam Al-Quran. Betul ke tak, tuan? Baik, jelas ke tidak, tuan? Tulis di ruangan komen. Siapa yang faham tajuk kita yang pertama pada hari ini, jawab Alhamdulillah. Ya. Kalau hazihi itu perkara biasa, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau Allah guna zalika, tilka, itu ada perkara yang tuan-tuan perlu perhati, tuan-tuan. Ya. Kenapa sampai tahap itu Allah nak guna, tuan-tuan? Kenapa Allah guna isim tunjuk jauh, tuan-tuan? Ya. Kepada siapa yang dia nak tunjuk perkara tersebut. Dan tu tuan-tuan perlu beri perhatian. Jadi dalam zalikal kitab sebenarnya Allah nak kita fokus pada Al-Quran itu sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Kepada siapa Al-Quran itu tunjuk, tuan? Kepada kita, tuan, yang kita baca. Sepatutnya kita kena sedar Al-Quran yang kita baca itu, tuan, sangat-sangat penting untuk si pembaca. Sebab sekarang Allah bagi mesej yang cukup-cukup penting kepada kita, tuan. Ya, ingat, tuan. Bila tuan-tuan baca zalika ataupun tilka, lihat betul-betul apa yang nak ditunjukkan dan kepada siapa yang nak ditunjuk. Boleh, tuan? Jadi inilah tajuk isim tunjuk. Apa kelebihannya? Kelebihannya kita kena fokus apa yang nak ditunjuk dan kepada siapa perkara itu nak ditunjuk. Nampak tak, tuan? Boleh, tuan? InsyaAllah. Okey, harap alhamdulillah, semua kata alhamdulillah, ya. Okey, jadi nota kita yang pertama, ya, saya akan tulis nota secara umum. Kita tulis nota secara umum. Tajuk kita hari ini yang pertama ialah isim tunjuk ataupun kita panggil dia isim isyarah, ya. Okey. Sekarang, tuan, saya tulis nota dulu, ya, secara ringkas supaya tuan-tuan boleh saling juga, tuan, ya. Tajuk kita hari ini ialah isim isyarah. Isim isyarah ataupun kita panggil dia isim tunjuk. Apa fungsi isim tunjuk? Menunjuklah. Fungsinya ialah menunjuk, ya. Menunjuk. Baik. Sekarang, tuan, isim tunjuk ini ada dua, tuan. Ya, ada isim tunjuk dekat. Terjemahannya ini. Ada isim tunjuk jauh, tuan, ya. Isim tunjuk jauh. Terjemahannya ialah itu, ya. Baik. Jadi biasanya kalau saya tulis nota dekat tuan-tuan, kita akan bagi tabel, tuan-tuan, ya. Kita bagi tabel sikit, tuan-tuan. Yang pertama jantina. Kita ada jantina muzakkar. Kita ada jantina muannas, kan? Itu untuk isim tunjuk dekat, ya. Baik. Isim tunjuknya, isyarahnya, tuan-tuan. Saya tulis bahasa Arab, tuan. Isyarah maksudnya isim tunjuknya. Kalau dekat muzakkar haza. Kalau muannasnya hazihi, ya. Ejaannya memang macam tu, tuan, ya, tanpa alif, tuan, ya, tapi kena baca mat, tuan. Haza ataupun hazihi, ya. Okey, baik. Adapun isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dekat sini, ya. Kita akan bagi satu kelebihan dekat sini, tuan, ya. Okey, tengok, tuan. Yang pertama jantina, ada muzakkar, ada muannas. Kita ada isim tunjuk kita. Kemudian untuk lelaki, untuk perempuan, untuk ramai, ya. Okey. Jadi jantina. Kita ada muzakkar. Kita ada muannas, ya. Kemudian kita ada isim isyarah kita. Ya, kalau muzakkar kita pakai zali. Ingat zali, tuan-tuan, ya. Zali. Baik, kalau muannas ingat til, tuan. Ingat til, ya. Okey. Sekarang, kepada siapa kita nak tunjuk? Kalau kepada lelaki, tuan-tuan, kena pakai zalika ataupun tilka. Boleh? Kalau untuk perempuan kena pakai ki, zaliki ataupun tilki. Boleh? Baik, yang terakhir. Kalau ramai, tuan-tuan. Ramai, tuan-tuan. Maka kalau ramai, tuan-tuan kena pakai kum. Ya, pakai apa, tuan-tuan?
pakai kum. Jangan pakai ka, jangan pakai ki. Sebab ka untuk seorang lelaki, ki untuk seorang perempuan. Boleh? Kalau ramai kita pakai kum. Jadi zalikum tilkum. Boleh? Sebagai contoh, tuan-tuan, itu pen. Tuan-tuan, tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, seorang ke ramai? Ramai, tuan-tuan. Tuan-tuan, itu pen. Zalikum ke tilkum? Zalikum. Sebab kolam itu muzakkar. Tuan-tuan, itu jam. Jam, sa'ah. Sa'ah muzakkar ke mu'annas. Mu'annas. Jadi, zalikum ke tilkum? Tilkum. Nampak tuan-tuan? Jadi, kalau seorang ka. Kalau ki, seorang perempuan. Ya. Kalau kum, ramai. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Ya. Sebab dalam Al-Quran, kum itu, saya dah bagi tahu, ramai lelaki, automatik akan termasuk ramai perempuan. Okey, dah. Siapa yang dah selesai, tulis sudah. Nampak tidak yang hujung ni? Ya. Okey. Nampak ya? Okey, sudah ke belum? Itu tajuk yang pertama pada hari ini. Dah ke belum? Dah ke belum, tuan? Sudah ke belum? Respon sedikit. Saya rasa semua nampak tulisan saya ya. Okey, Kak Halwa kata sudah ya. Okey, lagi yang lain? Okey, Tuan Hasan pun kata sudah ya. Okey, dah selesai. Selesai tajuk yang pertama pada malam ini, kita hanya bincang berkenaan dengan isim isyarah. Ataupun kita panggil dia isim tunjuk ya. Okey, sekarang tuan-tuan. Saya nak masuk tajuk yang terakhir pada hari ini, tuan-tuan, ya. Hari ini untuk ayat kita, tuan-tuan, yang kita bincang tadi, ya. Tuan Fudin kata belum lagi. Baik, sila Tuan Fudin. Tak apa. Sambil-sambil saya tengah bincang dengan tuan-tuan ya. Baik. Hari ini, pada malam ini, kita hanya akan bincang ya, kaedah yang ketiga. Ya, kaedah yang ketiga yang akan membantu tuan-tuan untuk potong ayat dengan lebih mudah. Boleh? Kita akan bagi kaedah yang ketiga ya. Baik. Kita dah bincang sebelum ni, kita ada tarjemahan mafhum. Betul tuan? Cara nak potong ayat yang terbaik menjadi jumlah-jumlah ataupun rangkap-rangkap dalam bahasa Arab. Cara yang terbaik ialah tarjemahan mafhum. Itu yang paling terbaik. Boleh tuan? Cuma tarjemahan mafhum ini berhajat kepada kita tahu makna-makna. Betul tuan? Jadi itu adalah usaha yang wajib tuan-tuan buat, tuan-tuan. Ya, mesti dapat cari kaedah. Macam mana saya nak dapatkan semua tarjemahan perkata yang ada dalam Al-Quran? Boleh? Baik. Yang tu kita akan buat juga, tuan ya. Yang kedua, kita dah bagi kepada tuan-tuan kaedah yang kedua, ya. Iaitu sebelum haraf ataf, tuan-tuan. Sebelum haraf penyambung cerita. Cuma saya dah pesan, kaedah yang kedua ini merupakan kaedah bantuan sahaja, ya. Dia tidak tepat 100%. Ada waktu kita boleh potong betul-betul sebelum daripada haraf ataf. Tapi ada waktu tuan-tuan tak boleh potong sebelum haraf ataf. Sebab ayat itu masih terikat dengan selepasnya. Jadi tuan-tuan, kita dah bagi contoh dekat tuan-tuan. 2 contoh ya kepada tuan-tuan. Baik. Yang ketiga hari ini tuan-tuan. Kita nak bincang apa tuan-tuan? Ya. Yang ketiga, semua sudah tuan-tuan? Saya harap semua sudah insya-Allah. Ya, dah screenshot insya-Allah ya. Harap-harap Tuan Fudin sudah. Kalau boleh ambil gambar dulu. Supaya tuan-tuan dapat dapat tulis nota kita dengan baik insya-Allah ya. Okey. Sudah ya? Okey dah. Sekarang tuan.